Baiklah, seperti yang kita tahu, selepas perang Badar, umat Islam mempunyai musuh-musuh yang ramai. Antaranya adalah Quraisy Mekah. Golongan Quraisy Mekah ni memang tak puas hatilah selagi tak dapat balas dendam. Jadi ada satu kisah ni yang terjadi sebelum perang Uhud, selepas perang Badar. Kisah ni amat menarik sebenarnya. Ada dua orang Quraisy Mekah, Umair bin Wahab dan Safwan bin Umayyah. Pada satu hari diorang duduk, diorang borak-borak lah. Umair bin Wahab ni cakap, kalaulah aku tak dihimpit kesempitan hidup, miskin, banyak hutang, pasti aku akan pergi bunuh Nabi Muhammad SAW. Safwan bin Umayyah ni, dia pembesar Mekah, antara pembesar Mekah yang kaya. Jadi Safwan bin Umayyah ni dia offer pada Umair bin Wahab. Dia cakap, Umair, kau jangan risau, aku akan lupuskan hutang kau dan aku akan jaga keluarga kau daripada dihimpit kemiskinan. Janji kau pergi bunuh Nabi Muhammad SAW. Umair dengar tu, dia pun setujulah. Sebab Umair ni, anak dia ada yang pergi perang Badar. Anak dia ditangkap sebagai tawanan waktu perang Badar tu. Jadi anak dia masih ada dekat Mekah, masih ada di Madinah lah. Jadi Umair bin Wahab ni pun setuju. Dia bawa sebilah pedang yang disaluti racun berbisa yang boleh bawa maut, pergi ke Madinah. Setibanya di Madinah, Umar bin Al-Khattab nampak kelibat Umair bin Wahab ni. Dia kenal Umair bin Wahab ni sebab Umair bin Wahab ni waktu umat Islam berada di Mekah, dia selalu mengganggu ketenteraman umat Islam di Mekah waktu tu. Jadi Umar Al-Khattab nampak kelibat Umair bin Wahab. Dia tahu ada niat tak baik pada Umair bin Wahab ni. Jadi dia terus masuk ke dalam masjid, beritahu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun suruh Umar bin Al-Khattab panggil Umair bin Wahab masuk ke dalam masjid untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Umar pun bawa Umair bin Wahab masuk dan jumpa Nabi Muhammad SAW. Jadi bila dah masuk, Umair bin Wahab ni beri salam kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi salam dia bukan salam kita Assalamualaikum. Dia ada salam cara jahiliah dia dululah, seperti macam selamat pagi, lebih kurang macam tu. Lepas tu Nabi Muhammad SAW pun balas kembali kepada Umair bin Wahab, katakan, kami telah diberi oleh Allah ucapan yang lebih mulia daripada itu, ucapan ahli syurga. Assalamualaikum, peace be upon you. Bahasa Inggeris. Salam sejahtera kepada kamu. Lepas dah beri salam tu, Nabi Muhammad SAW pun bertanya kepada Umair bin Wahab, apa tujuannya datang ke kota Madinah? Umair bin Wahab takkanlah nak jawab betul-betul. Ya tak? Takkan dia cakap, aku datang nak bunuh kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Tidak. Umair bin Wahab tidak cakap begitu. Dia cakap dia datang ke kota Madinah sebab dia lihat adakah anak dia yang jadi tawanan umat Islam pada waktu tu dilayan secara baik ataupun tidak, dan mengharapkan agar anak dia dilayankan secara baik. Jadi Nabi Muhammad SAW bertanyakan pula, pedang tu kenapa ada bersama kamu? Jadi Umair bin Wahab pun dia jawab, tak ada apa, semoga Allah menghinakan pedang ini. Lalu Nabi Muhammad SAW pun bertanya kepada Umair bin Wahab, wahai Umar, jujurlah, kenapa kau datang sini? Lepas tu Umair masihlah lagi nak berdalih, masih tak mengaku. Yelah, nak bunuh orang, siapa nak mengaku? Jadi selepas Umair bin Wahab ni tak nak mengaku, Nabi Muhammad SAW pun berkata pada Umair bin Wahab, biar aku yang ceritakan kepada kamu tujuan kamu ingin datang ke kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW bercerita tentang rancangan Umair bin Wahab ini dengan Safwan bin Umayyah dari awal sampai habis. Tentang Umair bin Wahab ni datang ke kota Madinah sebab nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Terkejut. Umair bin Wahab terkejut. Tapi dalam terkejut tu, dia juga terpesona. Macam mana Nabi Muhammad SAW boleh tahu akan kejadian itu? Padahal waktu tu Umair bin Wahab dan Safwan bin Umayyah dua-dua telah berjanji untuk merahsiakan benda ni, dan tak ada orang lain tahu pasal benda ni.
Jadi disebabkan kagum dengan kenyataan Nabi Muhammad SAW, Umair bin Wahab pun memeluk Islam. Di sini kita boleh lihat akan kewibawaan Nabi Muhammad SAW dalam menguruskan situasi yang sedemikian. Kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam menguruskan situasi sedemikian. Bayangkan kalau kita sendiri tahu orang nak bunuh kita, sudah tentu kita dulu yang ambil tindakan, betul? Jadi kita perlu sentiasa ingat tentang kewibawaan Nabi Muhammad SAW.